akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini, okay, dengan satu tajuk baru. Okay, kita pergi kepada tajuk baru iaitu hidrokarbon. Hidrokarbon bahagian awak ni dia tak susah lah seperti mana tajuk hidrokarbon di universiti lain. Okay, dia basic saja. Okay. So hidrokarbon. Sekejap. Saya akan share screen lah. Okay, hidrokarbon. Chapter 6 hidrokarbon. Bila kita tengok pada hidrokarbon ni, mostly dia relates dengan kita punya bidang lah. Okay. Kita oil and gas. So, tak larilah daripada bahan yang kita kenal sebagai hidrokarbon ni. Okay. So, definition kita kena tahu dulu apa itu hidrokarbon. So, sebelum kita tengok, kita kenal dulu. Kita tahu dulu apa yang patut awak belajar dalam chapter ni lah. Identify, naming and draw simple hydrocarbon compound. So, awak kena identify, kena pasti yang itu adalah apa hydrocarbon, macam mana nak kenal dia itu adalah hydrocarbon. Naming, menamakan hydrocarbon dan juga lukis, draw. Okay, hydrocarbon, di mana dalam hydrocarbon kita pecah kepada 3. Alkane, alkene, alkyne. Alkana, alkena, alkina. N yang tu AND je, huruf N dia tertinggal lah. Categorize the different type of organic compound. So kita kategorikan alkane, alkene dengan alkyne ni berdasarkan apa? Based on physical properties and chemical reactions. Okay, kita pisahkan dia, kita kategorikan dia mengikut ciri-ciri fizikal dan kimianya. Draw the structure and describe the properties of aromatic compound. So kita belajar sedikit tentang aromatic compound dan akhir sekali penggunaan hidrokarbon. The usage of hydrocarbon. So ini adalah apa yang awak akan sepatutnya boleh buatlah pada akhir pembelajaran kita. Mungkin melibatkan 2 kelas ataupun 3 kelas. Okay, so hari ini kelas pertama untuk chapter ni. So kita pergi kepada organik dan inorganik, di mana organic compound ialah mana-mana bahan, gas, liquid ataupun solid chemical compound yang mengandungi karbon. Dan ciri dia adalah datangnya daripada benda hidup ataupun biological lah. Kalau inorganik ni pula, dia ni hampir, bukan tak ada langsung, hampir tak ada karbon. Biasanya disynthesize, dibuat, dihasilkan. Dia bukan datang daripada benda hidup. Contoh, garam, sodium chloride, NaCl, langsung tak ada karbon, tu satu. Kemudian sodium chloride ni bukannya datang daripada benda hidup. Jadi itu adalah mineral. So, sodium chloride iaitu garam tadi dikenal pasti sebagai bahan organik. Okay. So, ada bahan pula organic compound pula, benda-benda yang kebanyakannya memang ada karbon dan datangnya daripada living or biological. Okay. So, tu definition bagi organic dan inorganic. So, bila kita cakap berkenaan dengan hidrokarbon, dia jatuh pada, kita tengok ciri dia kata ada karbon kan. Karbon. So, tengok pada hidrokarbon, dia adalah hidrogen dan juga karbon. So, hidrokarbon jatuh di bawah organik. Speaker siapa tu? Mic siapa tu yang berbunyi tu? Boleh mute kot ke nak tanya soalan? Tak tahu siapa punya suara tu. Muhammad apa ni? Muhammad Uzai. Okey.
dah ambil. Okay. So hydrocarbon dia pecahkan kepada dua, saturated, unsaturated. Saturated ni tepu, unsaturated tidak tepu. Siapa-siapa yang dah belajar chemistry masa sekolah mungkin dia dah tahulah ni. Alkane, alkene, alkyne dan juga aromatic. So kita ada 4 kategori pecahan. Kita ada 4 pecahan. Yang mana di bawah saturated hanya ada 1, alkane. Di bawah unsaturated ada ada 3 lagi yang kita kena pasti. Itulah. Okey, alkene, alkyne dengan aromatik. Okay. Kita masuk pada alkene. Jadi penerangan berkenaan dengan hidrokarbon ni lebih baik saya terangkan menggunakan YouTube kat sini lah. So saya akan share saya punya slide. Saya akan share saya punya screen bersama dengan sound supaya awak boleh dengar. Okay. Saya nak pastikan suara dia boleh dengar ke tidak? Boleh dengar ke suara dia? Boleh dengar ke? Dengar. Boleh. We have seen the amazing property of carbon to form so many bonds with a variety of other elements and even with other carbon atoms. Its capability to form so many bonds is what makes carbon widely present. However, the living world is dominated by one major combination. What do we mean by this? Well, although carbon forms numerous bonds with several elements, the most preferred element for combination is hydrogen. Yes, hydrogen and carbon readily form bonds to form a vast range of compounds. Any idea what the combination is called? These are collectively called as hydrocarbons. As the name says, they are compounds chiefly containing hydrogen and carbon. So are these compounds only made up of these 2 elements? Not necessarily. Hydrocarbons mainly have these 2. However, the other elements like oxygen, nitrogen, sulfur, and many others also participate in the formation of hydrocarbons. Okay, so apa yang dia terangkan adalah hydrocarbons mainly ataupun tulang belakangnya dibuat daripada karbon dan juga hidrogen. Tapi bukan bermaksud hidrokarbon ni hanya 2 benda tu. Dia boleh juga ada gabungan dengan oksigen, nitrogen, sulfur dan macam-macam bahan lagi yang ada. But the backbone consists of carbon and hydrogen atoms. So a hydrocarbon will chiefly have carbon atoms bonded to each other and hydrogen atoms attached to them. They would appear somewhat like this. Wait a second. These are the saturated and unsaturated compounds of carbon, right? Absolutely. Nampak tak beza? Ada perbezaan di situ. Satu saturated, satu lagi unsaturated. Satu tepu, satu lagi tidak tepu. So apa perbezaan dia? Dari segi gambar dia, kita boleh nampak yang ni di sini ada satu garis ni kan. Di mana yang bawah ni pula ada double. So ni adalah bond. Covalent bond. Kalau ingat lagi covalent bond. So kat sini pun ada bond. Sama. Tapi kat sini ada double bond. Kita panggil double bond. So kita tengok explanation dia. That is why they are referred to as the saturated hydrocarbons, those with a single covalent bond between all the carbon atoms. Single covalent bond between all the carbon atoms. So tu maksud saturated dia. Kenapa dia saturated? Sebab dia hanya ada single covalent bond antara kesemua carbon atom. Kenapa dia panggil saturated? Okay. Saturated maksudnya tepu. Tepu maksudnya dah penuh, padat kan. Apa maksudnya tu? Bahan saturated hydrocarbon adalah bahan yang penuh ataupun tepu dengan ikatan yang dikaitkan dengan dia. Contoh, dia penuh dengan hidrogen di situ. Ikatan karbon hanya boleh ada 4 ikatan lain, ikatan bersama dengan dia. Okay. Bond yang boleh dia create adalah 4 sahaja. So setiap satu karbon
berkongsi paling maksimum 3, paling minimum 2 hidrogen. Okay. Dan sesama dia kongsi karbon dengan karbon bond. Okay. So di situ kita boleh nampak betapa dia dah dipenuhi. Ikatan, empat ikatan yang boleh dibuat oleh karbon dipenuhi. So penuh, padat. Itu datangnya maksud saturated tu. Okay, kita tengok unsaturated pula. We can see that all these are single covalent bonds here. And the others are called as unsaturated hydrocarbons, that is, those having at least one double or triple covalent bonds between the carbon atoms. So, untuk unsaturated pula, dia boleh jadi double ataupun triple. Kalau dari dalam gambar ni kita boleh nampak dia ni double lah. Okay. Dia ni double lah. Kalau triple ada triple lah. Okay. Tapi Cik Nas kenapa dia tak tepu? Dia dah ikatan dia penuh juga. Okay, sebenarnya ikatan ni boleh dipecahkan. Double bond ni boleh dipecahkan. Okay. Double bond ni bila dia berpecah, karbon dapat 1 elektron, karbon belah kanan ni pun dapat 1 elektron. So 1 elektron, sini pun 1 elektron, dia bergabung dengan bahan, contohnya hidrogen. So dia menjadi saturated. So baru kat situ dia boleh jadi saturated. So erti kata lain, unsaturated hydrocarbon ni dia ada double bond, triple bond. Untuk mudah. Tak perlu ingat pun. Okay. Saturated tepu. Tepu dengan apa? Dengan ikatan yang dah tak boleh nak masuk dah. Tepu. Unsaturated tak tepu. Maknanya dia ada double bond atau triple bond yang mana double bond dengan triple bond ni dia boleh pecah. Dia boleh berpecah dan dia boleh keluarkan 1 elektron untuk setiap satunya. Di mana setiap 1 elektron tu akan bergabung dengan bahan lain menyebabkan dia akan jadi saturated akan datang. Kalau berlaku tindak balas tu lah, reaction tu. Okay. So mudah nak ingat. Here we can see one double covalent bond between two carbon atoms, hence unsaturated. Now, in order to simplify our understanding and to study these hydrocarbons in detail, we divide these into 3 major categories. These are called the alkanes, alkenes, and the alkynes. Alkane dengan alkyne. So macam saya dah explain tadi lah. Cuma kita ada satu lagi tambahan, aromatic. Okay. Let's understand each type in detail. The first one is alkanes. This family is that of saturated hydrocarbons. That means all the carbon atoms share a single covalent bond with each other. Now, can you tell me the maximum number of carbon atoms that can be present in alkanes? Well, we cannot estimate it because the carbon chains can be too long to count. So how do we study the higher alkanes? I mean the alkanes which have a very high number of carbon atoms. Well, in order to study the alkanes collectively, we have a formula to represent them. The formula for alkanes is CnH2n plus 2. In this, N will be the number of carbon atoms. So can we represent all the alkanes using this formula? Okay. Kita fokus satu dulu, alkane dulu yang mana dia jatuh bawah saturated tu. Okay. General formula untuk alkane adalah CnH2n plus 2. N tu apa? Number of carbon lah. Kalau C1, carbon ada 1, N tu 1 lah. Kalau carbon tu ada 2, N tu nombor 2 lah. So untuk kita tahu C bergabung dengan berapa H, kita kena tahu C tu nombor berapa, ada berapa carbon. Kalau ada 10 carbon, C10, H 2 kali 10, maknanya 2 kali 10, 20 campur 2 adalah 22. So C10, H22. Lukislah panjang tu. Okay. C10, 1, 2, 3 dia akan jadi macam gambar tadi ni lah. Ni. So ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C9. Okay. So ni nama dia nonane. N-O-N-A-N-E. Okay. So macam mana saya tahu nama tu nanti kita tengok. Okay. So macam mana pengiraan dia? C ada 9. Okay. CnH2n plus 2. C9,
H 2 kali 9, 18. 18 campur 2, 20. So kira H 20 tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9, 18. 19, 20. 20 hidrogen. So betul tak equation tadi? Betul lah. General equation untuk hidrokarbon untuk alkane. Maaf, untuk alkane adalah CnH2n plus 2. So kena faham soalan. Soalan kadang-kadang dia kelirukan awak. Dia cerita entah apa-apa kat atas, tiba-tiba berikan general equation, general formula. Ini adalah general formula. Ni, general formula, formula umum bagi alkane. So ini. Kalau dia tak cakap general formula, dia cakap berikan formula untuk methane. Itu cerita lain. In this, N will be the number formula? Absolutely. Let's try it out. The simplest alkane that we know is methane. Okey, tadi saya beri contoh, saya nak tahu apakah formula bagi methane. Can you tell me its molecular structure? Yes, it's somewhat like this. Methane C dia adalah 1. Okey, nanti saya akan tunjukkan kenapa methane C dia 1. So here we have 1 carbon and 4 hydrogen atoms. Its formula is CH4. It's an alkane and 1 carbon atom. Now let's see if this fits into the formula of alkanes. What will the value of N be here? N, as we know, N is the akan number of jadi carbon 1 lah. atoms. It'll be 1. Let's substitute the value of N in the formula. The formula is CnH2n plus 2. The number of carbon atoms present is N. It's 1. And what about the number of hydrogen atoms then? It's 2 times N plus 2. On solving it further, we get the answer as 4. Okay, It's jawapan the dia number 4 lah kat sini sebab 2 kali 1 dah campur 2. So 4. So betul tak C1H4. So itu terjatuh bawah alkane sebab dia CnH2n plus 2. Okay. number of hydrogen atoms. So in methane, we have 1 carbon atom and 4 hydrogen atoms. Does that give us CH4? That's correct. That is the formula for methane. The formula worked fine for methane. This is how all the alkanes can be generally represented with a simple formula CnH2n plus 2. So lepas ni kita tengok pula contoh ethane. Okay. Now look at the formula. Do you notice something? To get the formula of an alkane, all we need is the value of N. So we can easily find out the chemical formula of the alkane when we know how many carbon atoms make up the chain. Let's try this out as well. We know that the alkane with 2 carbon atoms is ethane. Ethane. 2 carbon atoms means the value of N in the formula will be 2. What about the number of hydrogen atoms? The number of hydrogen atoms is 2 times N plus 2. That'll be 2 times 2 plus 2. That is 6 hydrogen atoms. Thus, the chemical formula of ethane will be C2H6. So dia jadi C2H6 lah sebab carbon N dia ada 2 untuk ethane, N dia ada 2. So masuk dalam formula ni awak akan dapat hydrogen. This is how all alkanes can be represented. Now let us talk about the next category of hydrocarbons in the unsaturated type category. We will talk about alkenes in the next video. Okay. Itu berkenaan dengan alkana, alkane. Di mana kita baru tengok di sinilah. Okay, baru kat sini. Kita ada ni lagi. Okay, mungkin masuk hari ni, mungkin masuk esok ataupun mungkin saya sentuh alkene saja untuk hari ni. So alkane tadi kita dah tengok dia punya general formula. Okay, kita tengok dah atas ni general
formula. Di mana huruf N tu adalah karbon kan. So CnH2n plus 2. Okay. So untuk methane kita dah tahu macam mana kiraan dia. Untuk ethane kita dah tahu macam mana kiraan dia. So Cik Nas, macam mana Cik Nas tahu methane 1, ethane 2? Okay. Awak ingat balik geografi, bukan, geometric mathematics dulu. Okay. So, ingat tak nombor bucu? Contoh bucu 6, nama dia adalah hexagon. Nombor bucu 5, pentagon. Nombor bucu 4, tak ada lah nama dia butagon. Dia nama rectangle lah ataupun square, betul? Nama bucu 3, dia tak ada lah propagon, dia triangle. Nama bucu 2 tak ada sebab dia bukan dalam satu closed loop, dia hanya satu line. Methane, satu bucu tak ada dalam ni. So yang nak kena hafalnya sebenarnya, ni sahaja. C1 sampai C4 yang tak pernah wujud dalam geometri awak tu lah. Methane, ethane, propane, butane. So C1, C2, C3, C4. Yang lain terus ingat balik. Pentagon, hexagon, heptagon, oktagon, nonagon, dekagon. Dan kalau ingat lagi nombor 11, 12, 13, lebih bagus. So sebenarnya dia hanya ambil nombor bucu yang awak belajar dalam geometri dulu. Okay. So nombor cuma nama dia. Sebabkan dia adalah alkane. A-L-C-A-N-E. Okay. Sorry. K. Alkane. K-A-N-E. So nampak tak A-N-E kat belakang? Aneh. Semua digantikan. A-N-E. Okay. So nak kenal dia ni alkane. Tengok nama dia. A-N-E ke E-N-E ke Y-N-E. Tu je sebenarnya. Kalau dari segi nama. Nak tahu dia tu C berapa? Tengok nombor nama dia. Mat C1. Mat, prop, boot, pen, hex, hep, op, non, deck. So 1 sampai 10 saya kira. Okay. So jangan kira nombor 1, nombor 2 kan. Tu nombor biasa. Cuba kira. Mat, prop, boot, pen, hex, hep, op, non, deck. So metana, etana, propana, butana, pentana, hexana, heptana, octana, nonana, dekana. Okay. So nama dia begitu. So benda ni kena hafal ke? Kalau tak reti nak ingat, hafal lah. Kalau reti ingat, 1 sampai 4 je kena hafal. Okay. Dan 1 sehingga 4 ni adalah dalam bentuk gas. So kebanyakan gas yang diguna di dapur rumah mak awak tu antara dua ni lah. Propana dan butana. Ada juga sedikit campuran mungkin dua ni. Okay. Dan kalau macam contoh dekat KL yang rapid bus kan, dia pakai LPG punya gas kan untuk sebagai, bukan dia pakai minyak petrol lah. Dia antara 1 sampai 4 ni lah dia pakai campuran dia. Okay. So macam itulah lebih kurang dia. So untuk kenal, kita panggil benda ni homologous series. Lupa nak beritahu tadi. Homologous series. Homologous series Kenal dah macam mana metana tu muncul, etana tu muncul. So nombor karbon tu. Karbon 1 metana, karbon 2 etana, 3 propana, butana dan seterusnya. Okay. Nak masuk isomer dah ni. Oh sorry, ada lukisan pula kat sini.
Okey, isomer. Isomer ni adalah bila kita nak tulis C10. Kalau soalan minta molecular formula, then awak boleh tulis C10H22, tak ada masalah. Kalau dia nak methane C1H4, tak ada masalah. Kalau dia minta draw, then gambar dia macam ni. Ni draw. Ni draw. Okay, itu draw. So kalau C10 tadi, kisah C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tolong sambung. Saya buat 7 Saya pilih C7 lah. Sebab tak muat. C7, nama dia heptana. Setiap C yang bucu, yang hujung perlu digabungkan dengan 3. H, H, H. Kena ingat kenapa hujung ni 3. Sebab ni adalah alkane. Alkane adalah tepu. Dia desaturated. So setiap C dia perlu gabung 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Persoalan dia. Kenapa 4? Chapter 2. Awak boleh refer balik chapter 2 ataupun chapter 3. Karbon punya electron configuration. Electron configuration bagi karbon adalah 2, 4. Kalau ingat balik apa itu electron configuration, awak yang nak final bukan saya. So saya ingat, saya harap awak fahamlah apa yang saya maklumkan ni. Electron configuration ni 2888 tu, ingat tak? 2888 lah, 2818 ada. Ingat. Sila ingat lah. Okay. So electron configuration untuk karbon adalah 2, 4. Di mana 4 ni adalah elektron yang terakhir di petala akhir karbon. So ada 4 elektron, 1 elektron, 2 elektron, 3 elektron, 4 elektron. Dan perlu dikongsikan oleh 1 elektron daripada hidrogen. Setiap satu hidrogen bawa 1. Ingat tak elektron configuration untuk hidrogen adalah 1. Dia tak ada 2 depan kan, dia 1 saja. So sebab tu methane C1, 2, 3, 4. Jadi C1, 2, 3, 4 cukup. Kenapa pen saya tiba-tiba putus ni? Tak apa. Jadi saya harap fahamlah kenapa wujudnya begitu. Saya betulkan pen. Dan saya boleh cakap juga, bukan hanya sekadar bentuk ni saja dia boleh muncul. Karbon ni boleh juga buat macam ni. Dia boleh juga bentukkan C tu 1, 2, 3, 4. Dan dia bergabung dengan mungkin so sebab tu dia jadi double bond di situ tu. Kalau yang tadilah alkene dengan alkyne tu, double bond ataupun triple bond, dia boleh susun elektron tu bentuk macam ni pun tak apa, tak ada masalah. Okay, dia boleh susun. Sebab tu dia boleh jadi double bond ataupun triple bond ataupun single bond. Kalau single bond, satu-satulah. Okay, so elektron tu dia bergerak kan. So elektron satu sini, satu sini, satu sini, satu sini. Ini pada petala akhir kena ingat. Bukan petala yang pertama. Petala terakhir. Maknanya dalam karbon ni petala yang kedua lah. Okay. So dia nak stabil dia kena 4 lagi sebab octet number. Kalau ingat lagi octet number. Octet, octagon. Octagon adalah nombor 8. So 2, 4.
Bermakna dia perlukan lagi 4 untuk stabil, sebab tu dia perlukan 4 je hidrogen tadi. Okay, dapat daripada hidrogen cukuplah stabil dia, cukuplah 8 untuk dia. Hidrogen pula memerlukan satu lagi elektron sebab pada petala pertama kestabilan dia dicapai oleh nombor 2 elektron. Kalau 2 elektron dah stabil lah. Sebab tu dia share elektron dengan karbon. 4 hidrogen. In case yang kalau kata yang tadi tu, okay, kalau kata yang dia susun balik tu, yang double bond, triple bond tu, sekejap saya tunjuk. In case kalau dia tu double bond, dia susun kat sini satu, dia susun sini satu, so dia share dengan kawan dia yang C juga. Kalau tengok tadi pada contoh dalam video tu, dia C double bond C kan, C double bond C. So 1, 2, lagi 2 kat mana? Lagi 2 gabunglah dengan H. So sini double bond, sini single bond, sini single bond, sini single bond, sini single bond. So wujudlah yang diberi nama sebagai tak ada contoh kat sini. Itu yang wujud nama dia. Kalau yang ni adalah C2. C2 adalah ethane. Ethene. E-T-H-E-N-E. Sebab dia adalah group unsaturated. So dia wujud macam ni kan lukisan dia. Itu yang wujud gambar macam ni. Okay. Gambar yang bawah tu. Okay. Sebenarnya dia nak merujuk kepada satu ikatan di sini. Elektron berkongsi. So dia jadi satu garis. Samalah kat sini. Okay, dia berkongsi elektron di situ. Setiap seorang memberi satu elektron untuk memenuhi keperluan masing-masing lah. So bila suruh lukis tadi, ni C7 kan. So tadi 3, 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Setiap ikatan ni, dia terpaksa bagi satu ni dekat karbon dia, kat kawan dia. Tapi kawan dia yang lain hanya ada 2 je hidrogen lah. Sebab 2 lagi elektron dikongsi oleh C belah kiri dan C belah kanan. Okay, so dilukis macam ni je lah. Sebab tu H dekat tengah-tengah ni 2 je. Dekat ujung dia 3. Okay. So ni adalah C7. Heptane. Okay. Saya pelik kenapa tak ada alkin. Alkin punya. Oh jauh patut pun. Okay, sebab tu patutlah saya tak masukkan lagi alkin hari ni. Okay. So bila kita lukis, kadang-kadang tu lukisan dia kita ada structure tau. Nampak ni ada 105 degree lah. 109.5 degree lah. Macam ni, sini ada berapa angle ni, ada ni angle di sini ni. Okay. Kalau dalam bentuk lain, kita panggil dia isomer. Dia bentuk yang sama, dia karbon yang sama tapi bentuk dia berbeza. Contoh macam C7 tadi. C7 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7 juga. Tapi hidrogen dia kat sini lagi banyak. Kat sini. Ni salah satu isomer lah ni. So C sama, C7
Kalau awak kira C sama je, 7 juga. Tapi nama dia lain. Okay. Nama dia akan jadi lain. Okay. So, apa maksud isomer adalah compound yang sama molekular formula dia. Sama je molekular formula. Cuma different structure. Struktur dia berbeza. Kedudukan susunan dia berbeza. C7 tapi ada, tak silap saya ada 3 kot. 3 ataupun 4 ataupun 3 ataupun 4 kot isomer. Kita boleh bentuk lagi isomer lain ni. Okay. So contoh kat sini. Sekejap, saya cuba clearkan lah. Clean, tak ada clean. Yang lepas ni, saya ajar lepas. Saya lukis ni. Oh, tak boleh. Apalah. So, contoh dia bagi kat sini. Pentane 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karbon. Tapi bila saya buang satu karbon yang mana-mana lah, saya bawa dia pergi bawah. Contoh jadi ni. Nama dah berbeza, dia jadi butin pula. Jadi C4. Macam mana nama tu nanti kita tengok. Macam propane kat sini. Dia boleh jadi C3. Sedangkan kalau ikut total 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So itu adalah isomer. Itu adalah definition isomer. Dan dia boleh bawa ciri yang berbeza. Lagi-lagi dia punya boiling point, freezing point. Okay. Physical lah, physical properties dia boleh berubah. Chemical boleh juga berubah. Cuma tengoklah pada mana dia. Branch dia tu, ranting. Ini kita panggil ranting . Kalau kita pecah macam ni kita panggil ranting. Branch. Okay. Okay. Lagi satu, boleh juga kita lukis. Kalau contoh soalan, dia suruh draw. So bila cakap draw, saya nak awak lukis macam ni . Ni draw. Ni draw. Ataupun awak boleh juga buat macam ni lah. Kalau tak nak buat satu C1, 1, 1 kan, C, H kan. Awak boleh je buat CH3, CH2, 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 CH3. Tapi biasanya kalau markah full kat sini lah. Markah full yang penuh. Ini sebab tu draw. Yang ni masih lagi kita panggil sebagai chemical formula lah. Sebenarnya tak payah ada garis ni. Tak apa, kita just tulis je. Kita tulis macam ni je, CH3, CH2, 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 CH3. Ataupun hasilkan je C5H12. Sama je. Cuma kalau suruh draw, lebih baik draw ni. Macam ni, yang full ni. Okay. Tapi ada satu lagi method, iaitu bond line structure. Bond line structure ni adalah, dia hanya macam tulang ikan je, tulang. Okay, contoh macam C5 tadi. So saya buat balik C5 . 1, 2, 3, 4, 5. Bucu 1, bucu 2, bucu 3, bucu 4, bucu 5. Setiap bucu melambangkan karbon. Okay. CH bond dia tak tunjuk. Sebenarnya ada hidrogen di sini. Ada H, ada H, ada H. Tapi dia tak tunjuk. Okay. Kalau kata yang double bond, triple bond tu. Okay, contoh saya bagi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, 6. So ada double bond dekat sini. Buat macam ni. Kalau ada double bond dekat sini, buat macam ni. Tak kisah pun. Boleh je. Cuma jaranglah orang buat bond line structure ni. Okay, sebab nampak sangat macam simple sangat kan. Kadang takut tersalah faham. Okay, so dia bagi tahu sebab takutlah awak buat untuk knowledge awak, takutlah awak buat research ke ada jumpa macam tu. Ni bentuk apa pula? Nomenclature. Menamakan, nak namakan alkane ada peraturan. Hari tu awak dah belajar nak menamakan bahan kimia, yang mana
banyak cara, bukan banyak cara, banyak method yang awak kena asing. Dia sama ada covalent bond ke ionic bond, tu satu. Anion ke cation, tu kedua. Okay. Lepas tu dia ada hidrogen kat depan. Kalau ada hidrogen kat depan, nama dia acid. Okay. Kalau nilai oksigen banyak, ada ATE, ada ITE. Okay. Sulfate, sulfide. Itu yang itu. Itu nomenclature juga. Okay, tapi bukan terjatuh bawah hidrokarbon. Ini hidrokarbon. Yang ini hidrokarbon. Bahagian alkane, alkene dengan alkyne, peraturan dia hampir sama. Cuma berbeza je pada dia punya apa? Dia punya double bond, triple bond tu je. So macam mana nak menamakan alkane? Peraturan pertama adalah mencari rantaian karbon paling panjang. Number of carbons in the longest continuous carbon chain. Ini adalah isomer untuk octane. Okay, octane punya isomer. Sebab apa saya cakap octane? Sebab ada C8. Sini sampai sini 7C, 7 karbon. Ada satu ranting di sini, C ke 8. So 8 ranting. Sorry, 8 karbon, bukan 8 ranting, 8 karbon. Minta maaf 8 karbon, ada satu ranting. So dia sebenarnya kalau ikutkan, kalau dia lukis straight, nama dia adalah octane. So salah satu isomer bagi octane adalah 4-methylheptane. Inilah yang 4 bawah ni lah, yang bawah ni yang awak nampak sekarang. Okay, so abaikan octane. Macam mana nak menamakan dia adalah kenal pasti rantaian karbon paling panjang. So, macam mana saya nak tahu rantaian karbon paling panjang? Saya kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. So, saya buat satu lagi kiraan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, saya buat lagi satu lagi kiraan. 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada dapat 3 bentuk. Ada 5, 5, 7. So longest adalah 7. Jadi bila kita dah decide paling panjang, dia menjadi nama parent, nama asas, nama base dia. 7, kalau ingat balik di sini, 7 adalah heptane. Bila kita kata heptane, so kita letak terus nama dia heptane. So ini adalah struktur untuk heptane, tapi nama dia tak komplit lagi. Okay. Seterusnya, peraturan kedua, kenal pasti ranting ataupun substituen kita panggil. Biasa kalau dalam kimia ni kita panggil substituen. Ranting. Okey. Di mana ranting tu nama dia sama juga macam nak namakan yang biasa. Kalau satu C, met, at, prop, bool and seterusnya. Propagon, heptagon, octagon, nonagon. Sama, cuma akhirkan dia bandingkan dengan letak A and E tadi, kita tukarkan dia jadi YL. Kalau methane tadi nama asal methane. So kita sekarang dah tukar jadi metil. So kenal pasti ranting ni. Ranting ni ada berapa karbon? Hanya ada satu karbon. Jadi satu karbon nama dia met. Disebabkan dia tak adalah ranting, metil. So tadi kita dah dapat nama heptane. Lepas tu kita dah tahu nama ranting, metil heptane. Okey, kita dah tahu nama dia.
Okey. Seterusnya, peraturan ketiga. Kira tempat ranting tadi, number the carbon atom on the longest carbon carbon chain to describe the position of the branches. Pilih nombor ranting yang paling rendah. Tadi, ni contoh lain, bukan contoh tadi. 1, 2, 3, 4, 5. So, saya kira daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2 lah, 5. Kira lagi. Dah tak ada kiraan lah. Sebab, ataupun 1, 2, 3. Ni jadi ranting. Pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma kita dah kena apply peraturan. Peraturan pertama, cari carbon chain paling panjang, rantaian karbon paling panjang. So tadi kita ada 5, ada 5, ada 3. So paling panjang adalah antara dua ni. Okay. Seterusnya, kenal pasti nama ranting. So nama ranting, kalau 5 yang pertama, ni jadi ranting. Kalau 5 yang kedua, ni jadi ranting. Sebab yang kedua ni saya kira macam ni. Kalau yang pertama tadi saya kira macam ni. Kan? Nama ranting kedua-duanya adalah sama sebab dia C1. Sini pun akan jadi C1. So jadi samalah metil. Untuk kedua-duanya. Okay, tadi kita dah tahu nombor dia 5. So metil pentane. Yang seterusnya, peraturan ketiga adalah nombor ranting kena paling rendah. So kalau saya kira daripada yang pertama, huruf L ni, 1, 2. Ranting tu ada dekat nombor 2. So letaklah 2 dash. 2 dash metil pentane. Kalau saya kira yang kedua tadi, straight. 1, 2. Tetap sama nama dia, 2 metil pentane. So sebenarnya kiraan nombor 1 dengan kiraan nombor 2 ni sama je nama dia, tak ada masalah. Okay. Kalau saya kira daripada belakang, 1, 2, 3, 4, 5. So sini akan jadi nombor 2. So sama juga. Cuma kalau kita salah, kalau yang salah adalah kalau kita letak nombor 1 di sini. Sebab dia akan jadi nombor 4 ranting tu. Bermakna di sini salah sebab kita perlukan nombor paling rendah. Untuk contoh yang tadi, kenapa nombor dia 4? Kebetulan dia duduk tengah-tengah. Awak nak kira daripada belakang. 1, 2, 3, 4. Daripada depan, 1, 2, 3, 4. Kebetulan sama. So, 4 dash, jangan lupa, metil heptane. Okay. So, tu cara menamakan alkane. Kita tengok contoh yang seterusnya. Peraturan yang keempat. Okay. Kalau ada 2 ranting, kalau ada 3 ranting, kalau ada 4 ranting, macam mana? Gunalah ni. Kalau ada 2 ranting, di. Kalau ada 3 ranting, tri. Kalau ada 4 ranting, tetra. So, contohnya. Ni syarat dia adalah ranting kedua-dua ranting ni, nama dia sama. Nama dia sama, same name. Kalau ranting sini C2, ranting sini C1, tu tak pakai benda ni. Okay. So, first, kenal pasti nombor paling panjang, karbon paling panjang, 1 sampai 6. Okay, ada 6. Kiraan kedua, dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kiraan kedua pun 6. Kiraan ketiga, saya buat macam ni pula. 1, 2, 3. Ataupun saya buat macam ni.
macam ni. 1, 2, 3, 4. So 4. Ataupun saya kira daripada belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang satu lagi pun straight saja. 6. So dah boleh buang mana-mana yang kurang. So 6, 6, 6, 6. Okay. Cuma daripada depan ke daripada belakang. So secara logiknya ikut peraturan nombor 3, kita kena kira ranting ni kena letak nombor yang rendah. So kita dah boleh abaikan sebab daripada belakang 1, 2, 3, 4 dengan 5. 4 dengan 5 ranting dia, so nombor besar dibandingkan dengan kalau saya kira daripada depan 1, 2 dengan 1, 3, 2 dengan 3 kan. Okey. So pilih salah satu yang tadi lah, ni sebabkan saya kira macam yang kedua ni, yang ni. So dia sama je dua-dua tu, tak ada masalah. Macam kes dia kat sini tadi. Okay, kes dia yang ni tadi. Saya kira macam ni pun boleh, saya kira straight pun boleh. Okey. Padam dulu. Seterusnya kita kenal pasti dah tahu nama dia 6 kan. So letaklah nama dia. Hexane. Okey. Nama ranting adalah, peraturan kedua adalah kenal pasti ranting. So, nama ranting adalah metil. Yang ni pun metil. So metil hexane. Cerita dia sekarang ada dua. So kena letak dimethyl hexane. Okay, pakai peraturan keempat. Kemudian kedudukan adalah nombor paling rendah. So nombor 2 dan nombor 3. So 2, 3 dash dimethyl hexane. So itulah cara menamakan alkin menggunakan 4 peraturan yang mana nama ni diguna pakai secara international. Okey. Contoh-contoh lain. Tengoklah. Dan ni adalah cycloalkane. Cyclo bermaksud dia tertutup lah. Okay, mudah saja. Nama dia sama saja. Kalau C3 propane. C3 prop. Okay, 3 prop. Dia tak ada double bond, propane. Sebabkan dia dalam lingkaran, satu lingkaran, ring of carbon. So dia kita letak cyclo. Cyclopropane. Sama juga C4 butane. Tak ada double bond. Dan dia tertutup. So cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane, peraturan yang sama. Alkyl group tadi nama ranting tu. Ni nama-nama ranting yang adalah. Kalau C1, C2 sampai C10 pun dia bagi kat situ. Dan juga ada yang special ranting. Ranting di dalam ranting pun ada juga. Isopropyl, isobutyl, secondary butyl, tertiary butyl. So physical and chemical properties dia kita akan sambung pada kelas akan datang. Okay. So kita stop kat sini lah sebab dah capai beberapa lah untuk saya hari ini, pengajaran untuk hari ini. So kita stop di sini.